polis telah menjumpai organ-organ manusia guys. Pakaian serta aksesori yang dibuat daripada badan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ni untuk mengetahui konten-konten yang saya keluarkan. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification, okay? Dan pada minggu ini, apa yang ingin saya sampaikan kepada korang semua, kita try and error, cuba benda lain pula pada kali ini. Iaitu saya akan bawakan kepada anda semua 5 pembunuhan kejam yang diadaptasikan daripada kisah benar ke filem. So yeah, never further, jom into the deep case. Yang pertama adalah The Amityville Murders. Ianya kisah yang mengenai sebuah keluarga di Fioni yang menghuni rumah Amityville ni. Dan filem ni diadaptasikan daripada kisah benar yang berlaku pada tahun 1974, di mana Ronald DeFeo Jr. telah membunuh semua ahli keluarganya semasa semua ahli keluarganya itu sedang nyenyak tidur pada tengah malam guys. Pembunuhan itu berlaku pada sekitar jam 3.15 pagi, di mana pemuda tersebut yang berusia 23 tahun telah memasuki kamar ataupun bilik ibu bapanya serta 4 lagi adik-beradiknya yang lain. Bukan itu saja, dia telah menembak ke semua ahli keluarganya menggunakan senapang. Menurut laporan, Ronald ni dibesarkan dalam keadaan kewangan yang sangat baik tapi tidaklah sempurna, dan juga dia dibesarkan dalam keadaan yang keluarga agak tunggang langgang sikit, di mana bapaknya bersikap lebih dominan dan sering menyiksa ibu beliau. Susulan daripada kes tu, si Ronald ni pun mengalami kesukaran dalam proses dia membesar tu dan sering mengambil ubatan dan minuman beralkohol bagi mengatasi masalah yang dihadapinya di rumah. So ya, jangan lupa untuk tengok filem ni. Movie yang kedua adalah Nightmare on Elm Street. Filem ni agak terkenal dan adalah filem wajib ditonton pada ketika pesta Halloween. Dan mesti korang semua terkejut bahawa filem ni adalah diadaptasikan daripada kisah benar. Menurut pengarah filem tersebut iaitu Wes Craven, dia mendapat ilham mengenai watak Freddy selepas terbaca mengenai satu keluarga yang melarikan diri daripada dibunuh di Kemboja. Dan setelah melarikan diri ke Amerika Syarikat, anak lelaki mereka telah mengalami satu mimpi yang aneh dan sangat menakutkan, di mana dia bermimpi seseorang telah mengejar dialah, sehingga membuatkan dia berasa sangat takut dan fobia untuk tidur selama beberapa hari. Walau bagaimanapun, pada suatu hari kanak-kanak tersebut telah tertidur. Mungkin penat kan, dah berapa hari tak tidur kan. Dan akhirnya pada tengah malamnya, ibu bapa beliau telah mendengar satu jeritan dan mereka pun bergegas ke bilik anak mereka, dan mereka terkejut bahawa anak mereka telah meninggal dunia. Anak lelaki mereka difahamkan meninggal ketika dalam keadaan tidur, di mana dia mengalami mimpi yang sangat menakutkan menyebabkan dia mendapat serangan jantung dan mati pada ketika itu juga. Dan kisah daripada keluarga ini telah menjadi satu tema di dalam filem A Nightmare on Elm Street, dan penjahatnya adalah Freddy. So jangan lupa untuk tonton juga, okey? Filem yang seterusnya adalah filem Scream, dan pastinya ramai antara korang akan terkejut. Saya pun sendiri sebenarnya terkejut sebab saya minat akan filem ini. Tapi ya, ini adalah kisah yang diambil daripada cerita sebenar yang berlaku pada tahun 1990-an di Florida. Menurut laporan, pembunuh sebenar adalah Danny Rolling atau lebih dikenali sebagai Gainesville Ripper. Beliau telah membunuh 5 orang pelajar dalam tempoh 4 hari guys, pada bulan Ogos tahun 1990. Namun si Rolling ni telah berjaya ditangkap setelah dikaitkan dengan satu kes pembunuhan yang berlaku sebelumnya di Louisiana. Pengarah filem iaitu Kevin Williamson menyatakan dia sedang menonton televisyen mengenai si Rolling tadi ni dalam keadaan satu tingkap di rumahnya terbuka dan berfikiran bahawa senangnya penjenayah ataupun perompak ataupun pembunuh untuk masuk untuk melakukan pembunuhan dan jenayah. Dan perasaan takutnya itu telah membuatkan dia mengadaptasi ke sebuah filem.
Filem yang keempat adalah The Texas Chainsaw Massacre. Filem ni adalah filem lama yang diterbitkan pada tahun 1974 dan ramai juga tak tahu bahawa filem ni diadaptasikan daripada kisah sebenar, iaitu kisah pembunuhan daripada seorang pembunuh yang digelar Ed Gein, yang disyaki telah melakukan pembunuhan pada sekitar tahun 1954 dan 1957. Walaupun begitu, hanya watak dan juga cara pembunuhan sahaja yang diikuti dalam filem berkenaan. Jalan ceritanya diolah oleh pengarah itu sendiri. Saya ceritakan sedikit mengenai penjenayah sebenar tu. Dilaporkan Ed ni dibesarkan oleh seorang ibunya yang sering mengawal dirinya, guys. Sejurus selepas ibunya meninggal, kesihatan mental Ed ni menjadi lebih terjejas. Dan sewaktu penangkapan si Ed ni pada sekitar tahun 1957, penyiasatan ke atas rumahnya amatlah mengejutkan, di mana para polis telah menjumpai organ-organ manusia, guys. Pakaian serta aksesori yang dibuat daripada badan manusia. Selain itu, selain daripada si Ed ni membunuh, dia juga mengaku bahawa dia sering menggali kubur orang yang mana seiras dengan ibunya. Dan filem yang kelima adalah filem It. Mesti korang pernah tengok kan? So, apabila kita bercakap mengenai badut, rata-rata rakyat Malaysia ataupun bukan rakyat Malaysia ataupun di mana-mana saja pun anda berada, pastinya akan mengaitkan badut ni dengan satu filem yang diadaptasikan daripada novel Stephen King, It. Namun korang tahu tak bahawa watak utama di dalam filem tersebut adalah berdasarkan kisah benar, guys. Menurut teori-teori orang ramai, John Wayne Gacy merupakan seorang pembunuh bersiri dan juga pesalah seks yang sering berpakaian seperti badut dalam melakukan jenayahnya. Actually, kes jenayah ni saya pernah ulas, dan siapa belum tengok, please tengok link yang saya letak dekat atas ni. Please klik, okay? Beliau ni sering dilihat di perkarangan hospital dengan gelaran Pogo the Clown ataupun Patches the Clown. Dan pada 21 Disember tahun 1978, Gacy ni telah ditangkap atas pertuduhan melakukan pembunuhan seramai 33 orang, guys. Dia dijatuhkan hukuman mati pada 13 Mac 1980 dan menjalani suntikan maut pada tahun 1994. Namun ada juga teori mengatakan bahawa sebenarnya sebelum Gacy ditangkap dan kisah jenayahnya diperdengarkan kepada umum, Stephen King telah mula lebih awal mengarang kisah mengenai It. So, adakah kisah tu betul-betul diadaptasikan daripada Gacy ataupun Pogo the Clown ataupun tidak? Itu masih menjadi persoalan. So, yang ini adalah 5 kes pembunuhan yang diadaptasikan daripada kisah sebenar. Apa pula pendapat korang di luar sana, ataupun korang ada kisah-kisah menarik yang ingin saya sampaikan ataupun ulaskan bersama korang? Jangan malu dan segan, just komen di bawah, dan juga boleh direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bahagian description. Ya, jumpa untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang.